Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan kajian yang bertajuk Penghasilan Produk Inovasi Reshelter dalam memastikan kelestarian alam sekitar di Pantai Rekreasi Kuantan, Pahang. Kawasan kajian adalah Pantai Teluk Cempedak. Saya Nur Hashimah binti Said, merupakan salah satu penulis di dalam kajian ini, dan seterusnya sahabat saya Farah Wahidah Azad dan Haniatul Husna binti Mat Mohtar. Kami adalah daripada Jabatan Pelancongan dan Hospitality, bekerjasama dengan Jabatan Perdagangan Politeknik Muazzam Shah Pahang, Malaysia. Agenda pembentangan adalah: yang pertama, pendahuluan dan objektif kajian. Yang kedua, kajian literatur. Yang ketiga, kaedah metodologi. Yang keempat, dapatan kajian. Yang kelima, perbincangan dan kesimpulan. Dan akhir sekali, yang keenam, sumber rujukan. Bab pertama, pendahuluan. Isu pembuangan sisa makanan adalah salah satu penyumbang utama kepada berlakunya pencemaran alam sekitar. Berdasarkan satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal Negara, tanah yang sudah dijadikan sebagai tapak pelupusan sampah tidak boleh digunakan lagi untuk sebarang pembangunan atau projek kerana ia perlu dirawat sekurang-kurangnya selama 20 tahun. Kajian ini adalah mengenai penghasilan produk inovasi Reshelter daripada bahan kita semula untuk kegunaan penggiat rekreasi bagi menyumbang kepada kelestarian alam sekitar. Saban hari, alam sekitar di negara Malaysia telah mengalami pencemaran dalam pelbagai bentuk dan dimensi. Berdasarkan peratusan tahun 2022, sisa makanan yang dilupuskan di Kuantan, Pahang telah mencatatkan 151,447.88 tan metrik, dengan peratusan sisa makanan adalah sebanyak 24% sepanjang bulan Oktober tahun 2022. Objektif kajian terbahagi kepada 3. Yang pertama, mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi amalan terhadap pengurusan sisa makanan oleh golongan peniaga di Pantai Teluk Cempedak, Pahang. Yang kedua, menghasilkan produk Reshelter bagi menyumbang kepada kelestarian alam sekitar. Yang ketiga, mengenal pasti keberkesanan produk Reshelter daripada bahan kita semula untuk kegunaan penggiat rekreasi. Seterusnya, kajian literatur. Konsep pembuangan sisa makanan. Sebanyak 38,000 tan sisa pepejal sehari yang telah dihasilkan oleh rakyat di negara ini. Sebanyak 17,000 tan adalah sisa makanan merangkumi 44.5% daripada keseluruhan komposisi sisa pepejal. Kajian Nur Atikah Sulaiman 2022. Sisa makanan merujuk kepada bahan-bahan makanan yang tidak lagi diingini, sama ada mentah atau masak dan dibuang. Terdapat 4 jenis sisa makanan, iaitu sisa dapur, sisa makanan yang dihasilkan ketika membuat persediaan makanan atau proses pengeluaran. Contoh, sisa dapur termasuk serpihan akar sayur, kulit buah-buahan dan sebagainya. Sisa baki iaitu sisa makanan yang biasanya sudah dimasak dan telah dihidangkan, tetapi baki yang tidak boleh dimakan seperti tulang, kepala ikan, kulit kerang dan sebagainya. Seterusnya, makanan terbazir. Segala makanan yang berlebihan dan tidak habis dimakan walaupun masih dalam keadaan yang elok. Hal ini berlaku kerana penyediaan makanan terlalu banyak ataupun tabiat seseorang yang membazir makanan yang masih elok dimakan.
Dan makanan tamat tempoh. Segala makanan yang telah tamat tempoh dan tidak selamat dimakan dan terpaksa dibuang. Ini termasuk makanan dalam tin yang telah habis tempoh makan, sayur-sayuran dan roti yang telah berkulat dan sebagainya. Bab yang ketiga iaitu kaedah metodologi. Yang pertama, bagi mencapai objektif pertama, kajian iaitu mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi amalan terhadap pengurusan sisa makanan oleh golongan peniaga di Pantai Teluk Cempedak. Sebanyak 10 borang kaji selidik diberikan kepada peniaga kedai makan, industri kecil dan sederhana di Pantai Teluk Cempedak. Borang soal selidik telah dilakukan secara bersemuka di kawasan kajian. Yang kedua, bagi menjawab objektif kajian yang kedua dan objektif yang ketiga iaitu menghasilkan produk reshelter bagi menyumbang kepada kelestarian alam sekitar dan mengenal pasti keberkesanan produk reshelter daripada bahagian kita semula untuk kegunaan penggiat rekreasi. Maka, penyelidik telah mengedarkan sebanyak 30 borang kaji selidik kepada pelajar Diploma Pelancongan Rekreasi, Jabatan Pelancongan dan Hospitality. Seterusnya, penyelidik telah menyiapkan soalan-soalan temu bual untuk memastikan sesi temu bual berjalan dengan lancar dan maklumat diterima adalah tepat. Bab yang keempat, dapatan kajian. Jadual 1 merupakan min purata faktor-faktor yang mempengaruhi amalan terhadap pengurusan sisa. Huraian jadual. Jadual 1 menunjukkan peratusan responden yang menjawab soalan faktor yang menghalang amalan pengurusan sisa makanan di Pantai Teluk Cempedak, Kuantan. Bagi faktor-faktor yang menggalakkan dalam mempengaruhi amalan pengurusan sisa makanan, jumlah min purata tertinggi adalah 4.60, iaitu ia merupakan satu tanggungjawab untuk memastikan jumlah sisa makanan dapat dikurangkan. Diikuti dengan min purata 2.00 dipengaruhi oleh faktor yang dipengaruhi oleh peniaga lain. Seterusnya, bagi faktor penghalang dengan min purata tertinggi adalah jarak di antara tempat berniaga dan kemudahan pengurusan sisa makanan adalah jauh, iaitu 4.70, dan yang paling rendah adalah amalan tersebut menyusahkan dan membuang masa dengan min purata 3.70. Manakala, jadual kedua menunjukkan min purata keberkesanan produk reshelter. Keterangan jadual. Jadual 2 menunjukkan jumlah min purata bagi konsep produk. Jumlah min purata tertinggi bagi konsep reshelter adalah 4.76, iaitu reshelter mengaplikasikan kelainan dalam bentuk produk penghalau serangga. Manakala min terendah adalah sebanyak 4.53, iaitu reshelter menerapkan nilai murni. Manakala bagi reka bentuk produk, jumlah min purata tertinggi bagi reka bentuk reshelter adalah 4.76, iaitu reshelter menggunakan item yang diproses melalui kilang kita semula. Manakala min terendah adalah sebanyak 4.50, menunjukkan beg produk reshelter boleh digunakan untuk jangka masa yang panjang. Manakala kandungan produk pula, jumlah min purata tertinggi adalah 4.90, iaitu reshelter dapat menjimatkan tenaga dalam penyediaan bahan-bahan yang digunakan. Manakala min terendah adalah sebanyak 4.73, iaitu reshelter mempunyai aroma yang wangi. Bab yang kelima, perbincangan dan kesimpulan. Bahagian soal selidik set 1 merupakan soalan yang diberikan kepada 10 orang pengusaha kedai makan di Teluk Cempedak. Tujuannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi amalan terhadap pengurusan sisa makanan.
Faktor penghalang merupakan min purata yang tertinggi iaitu sebanyak 4.00 berbanding dengan min purata bagi faktor penggalak iaitu dengan min purata sebanyak 3.36. Maka analisis menunjukkan bahawa objektif untuk yang pertama adalah tercapai. Bagi objektif 2 dan 3 dalam kajian ini adalah menghasilkan produk reshelter bagi menyumbang kepada kelestarian alam sekitar dan mengenal pasti keberkesanan produk reshelter daripada bahan kita semula untuk kegunaan penggiat rekreasi. Dan hasil kajian menunjukkan min purata keberkesanan produk reshelter iaitu kandungan produk reshelter min purata 4.83 menunjukkan yang paling tinggi. Seterusnya ialah konsep produk min purata 4.65 berada pada tahap kedua diikuti dengan reka bentuk iaitu min purata 4.62 yang berada pada tahap ketiga. Oleh itu, objektif kedua penyelidik telah tercapai. Kesimpulannya, terdapat cadangan penambahbaikan bagi inovasi reshelter. Yang pertama ialah dengan membuat ujian makmal bagi penambahbaikan produk reshelter kepada dua fungsi iaitu untuk menghalau dan merawat luka pada kulit manusia. Yang kedua, ujian makmal ini perlu dilakukan bagi menangani masalah kulit yang dihadapi oleh para pengguna yang akan menggunakan produk ini. Seterusnya, bab sumber rujukan. Berikut merupakan senarai sumber rujukan yang telah digunakan bagi menjayakan kajian ini. Akhir sekali, sekian dan ucapan terima kasih.